Islam merupakan sebuah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk penghuni sekalian alam. Kebanyakan manusia hidup di dalam serba kekurangan dan kemiskinan termasuk negara Islam. Maka menjadi tanggungjawab seseorang Muslim itu mempunyai sikap tolong-menolong tanpa mengira perbezaan status untuk membantu golongan yang hidup di dalam kemiskinan ini. Islam juga telah menyediakan jalan yang paling efektif dalam membasmi kemiskinan dan mencapai keseimbangan pengagihan pendapatan serta harta. Peningkatan tahap sosioekonomi ini juga akan mengelakkan mereka terpinggir daripada masyarakat. Selaras itu, wujud satu sistem dalam Islam yang bertujuan untuk membantu golongan-golongan kurang berkemampuan ini dan mengurangkan beban mereka yang dikenali sebagai sistem zakat. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Selain itu, sistem ini juga menjadi salah satu daripada rukun Islam yang menjadi kewajipan kepada Muslim yang cukup syarat dan kriteria. Apakah kesan bantuan zakat terhadap kualiti hidup asnaf fakir dan miskin? Boleh terangkan kat saya? Pada pendapat saya, kesan bantuan zakat pada golongan asnaf fakir dan miskin ni dapat banyak lah kalau nak dicari balik. Yang pertama, kesan ni dia boleh meningkatkan ekonomi golongan asnaf fakir dan miskin. Sebagai contoh, dia dapat membantu golongan ni untuk membeli keperluan asas harian lah, macam makanan dan minuman ataupun pakaian dan sebagainya lah. Seterusnya, kesan yang kedua, apa yang saya dapat lihat, kesan bantuan ni dia dapat membantu meningkatkan motivasi golongan ni supaya untuk meneruskan hidup lah. Sebab kalau dinilai balik, golongan ni banyak sudah yang berputus asa dan hanya bergantung kepada takdir. Jadi dengan adanya bantuan zakat ni, golongan Islam ni dia lebih bersemangat, lebih bermotivasi untuk meneruskan hidup lah. Okey, soalan yang kedua ialah saya ingin bertanya lah, apakah faktor yang mengundang ataupun menyebabkan bantuan zakat ni boleh direalisasikan pada zaman sekarang? Okey, silakan. Okay, faktor yang pertama, dalam Islam memang digalakkan untuk membantu sama Islam, terutamanya golongan asnaf fakir dan miskin. Selain itu, harta kita juga ada dalam harta kita juga merupakan rezeki orang lain, dan zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Berkaitan isu asnaf fakir dan miskin yang masih terabai, boleh bagi tahu cara mengatasi isu tersebut? Okey, pada pendapat saya, cara mengatasi isu tersebut lah. Sebab walaupun bantuan zakat kerajaan ataupun negeri kita pada masa sekarang ni dah banyak berkembang daripada sebelum-sebelum ni, tapi still ada masalah golongan yang terabai ataupun terlepas pandang. Pada pendapat saya, cara mengatasi ni, pihak zakat haruslah memperbaikilah sistem pengagihan zakat yang sedia ada. Sebab sekarang ni banyak kes yang golongan yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, mereka tidak layak untuk menerima bantuan zakat, tapi mereka menipu sebaliknya untuk mengisi maklumat palsu demi mendapatkan bantuan tersebut. Justru bila jadi macam tu, golongan yang sepatutnya menerima bantuan tu tak dapat bantuan tu, sebaliknya dapat ke golongan yang tidak memerlukan. Jadi pihak zakat ni perlulah memperbaiki sistem agihan zakat tu lah. Yang kedua, pihak zakat ni harus lebih
memberi lebih perhatian lah kepada golongan-golongan asnaf, fakir dan miskin ni, sebab mereka perlu juga ambil tahu tentang perkembangan hidup semasa asnaf ataupun bagaimana keadaan semasa ataupun ekonomi dan sebagainya lah. Sebab kalau pihak zakat tak tahu macam mana keadaan penerima tu, macam mana pihak tersebut nak bantu golongan tersebut. Jadi itu. Akhir sekali, untuk kesimpulan, bantuan zakat dapat memberi impak yang signifikan kepada kualiti hidup golongan miskin, terutamanya golongan asnaf, fakir dan miskin. Satu tindakan yang drastik perlu dilakukan untuk memastikan kualiti hidup mereka, iaitu orang-orang miskin, akan terjamin sekurang-kurangnya dengan mendapat barang keperluan dan kecukupan dalam kehidupan seharian. Nilai bantuan zakat perlu dinilai semula kerana nilai bantuan yang diberi amatlah kecil berbanding dengan keperluan kehidupan semasa. Selain daripada itu, pihak Majlis Agama Islam Negeri perlu memikirkan nilai bantuan serta kaedah agihan zakat yang sesuai agar kualiti hidup mereka dapat ditingkatkan ke tahap yang sekurang-kurangnya memuaskan hati mereka. Tindakan ini adalah wajar untuk memastikan sekurang-kurangnya kehidupan hidup mereka adalah baik setanding dengan masyarakat lain di Malaysia, walaupun pendapatan mereka masih lagi di bawah paras kemiskinan. Bidang pendidikan juga perlu diberi perhatian sewajarnya oleh pihak kerajaan, memandangkan ini adalah salah satu kaedah yang berkesan dalam membasmi kemiskinan.